Siapa yang tidak kenal dengan penjenayah paling legen di Malaysia iaitu Botak Chin. Pada akhir 1970-an dan era awal 1980-an, nama penjenayah berbahaya Wong Swee Chin atau lebih dikenali sebagai Botak Chin sering menjadi sebutan. Dia dilahirkan pada 3 Mac 1951. Dia banyak melakukan pelbagai siri rompakan bersenjata pada dekad 1970-an. Pada usianya hanya 16 tahun, Botak Chin terpengaruh dengan kegiatan jenayah dan menyertai kongsi gelap geng 360. Ramai orang yang Botak Chin sudah bunuh, namun pada usia 30 tahun, riwayat Botak Chin sebagai penjenayah ganas dan kejam berakhir di tali gantung di penjara Pudu pada 11 Jun 1981. Ironinya ialah Botak Chin akhirnya dijatuhkan hukuman gantung sampai mati disebabkan pemilikan senjata api dan bukannya atas tuduhan membunuh. Okey, cukup setakat itu sejarah hidup Botak Chin yang perlu anda tahu. Sebenarnya kali ini kami ingin menceritakan satu jenayah yang pernah dilakukan oleh Botak Chin sebelum dia dihukum mati. Mari kita mulakan kisah ini. Bayangkan berapa ramai pegawai dan anggota polis yang menjadi korban untuk membantras kegiatan jenayah dan menangkap Botak Chin sehinggalah dia dipenjarakan dan disabitkan kesalahan. Akibat sekatan dan pergerakannya yang terhad, Botak Chin mempunyai sasaran baru. Sebelum mati hanya satu sahaja impiannya, iaitu dia mahu mencetuskan huru-hara terakhir. Dia bertekad sebelum nyawanya berakhir di tali gantung, dia menyasarkan mahu membunuh sekurang-kurangnya 2 orang anggota atau pegawai penjara. Sasarannya paling mudah iaitu warden atau kaki tangan penjara Pudu yang memang diakui cukup berisiko. Detik 1 Januari 1981, hari yang cukup diingati oleh pegawai-pegawai di penjara Pudu. Di pagi itu, Botak Chin mengotakan impiannya untuk kali terakhir. Peristiwa ngeri yang hampir meragut 3 nyawa, iaitu Korporal Turedi Abdullah, Sarjan Abdullah Ahmad dan Korporal Abdul Rahfar Manaf. Seperti biasa pada hari kejadian, mereka bertugas di blok menempatkan bilik pengasingan yang turut menempatkan banduan hukuman mati dan hukuman berat yang banyak menimbulkan masalah. Turedi baru 2 tahun bertugas, manakala Abdullah sudah hampir mencecah usia persaraan dan kerap keluar masuk ke hospital kerana kurang sihat akibat penyakit kencing manis. Manakala Rahfar yang berusia 40-an pula dianggap sebagai senior yang cukup berpengalaman. Mengikut rutin harian banduan akhir, setiap pagi mereka wajib mengangkut tong najis yang ditempatkan di sel masing-masing untuk dibersihkan sebelum mereka dibenarkan mandi, bersenam dan masuk semula ke dalam sel. Di lorong bilik banduan akhir, Botak Chin mendapat perhatian istimewa kerana dia adalah banduan pertama akan dibenarkan keluar sel untuk membersihkan tong najis dan bersenam. Selepas dia selesai, barulah banduan lain akan dibawa keluar. Dia cuma dibenarkan keluar sel sejam sehari dan terpaksa menghabiskan baki masa 23 jam di dalam sel. Dia tidak dibenarkan bercampur dengan banduan lain untuk mengelak kejadian tidak diingini. Pada pagi itu, apabila kunci sel dibuka, beberapa warden termasuk Turedi yang ketika itu berusia 21 tahun telah diberi tugas khas untuk mengiringi Botak Chin. Seperti biasa, apabila sampai ke kawasan bilik air, dia mula membersihkan tong dan mesti balik semula ke dalam sel dalam tempoh beberapa minit sahaja. Ketika membersihkan tong najis inilah, dia mengeluarkan senjata tajam yang disorok di dalam tong najis. Tiada siapa yang menduga dia menyimpan senjata tajam di situ dan dia terus menikam Sarjan Abdullah Ahmad atau mesra disapa Pak Lah. Akibat 2 tikaman tepat ke dada, Pak Lah terus tumbang. Kemudian Botak Chin menyerang Rahfar, tetapi serangan pertama menggunakan tangan kanan berjaya ditepis dengan tangan kiri Rahfar dan belum sempat beliau mencapai cota, 1 tikaman tepat singgah di perut. Tidak cukup dengan itu, Botak Chin menyerang kali kedua, kali ini di bahagian pehanya, tetapi Rahfar sempat menepis dan ketika itulah Botak Chin menikam kali kedua di bahagian dada kiri. Semuanya berlaku begitu cepat. Dalam masa beberapa saat sahaja, Rahfar seolah-olah tidak sedar apa yang berlaku tetapi masih sempat meminta bantuan sebelum beliau ditarik keluar rakan setugas yang datang membantu. Botak Chin ini diibarat seperti harimau. Dia sanggup menyerang Pak Lah yang ditafsirkannya sebagai lawan yang paling lemah. Turedi yang berada agak jauh daripada mereka berdua terkejut dan cuba menyelamatkan rakan setugas.
Ketika itulah Botak Chin mengancam beliau dengan mengatakan saya akan bunuh awak. Mendengar ugutan itu, Turedi tidak mudah lemah semangat dengan ancaman Botak Chin. Apabila melihat sarjan dan kopra sudah berlumuran darah, perasaan takut terus hilang dan semangatnya tiba-tiba memuncak. Ini soal hidup atau mati. Sama ada dia mati dibunuh oleh Botak Chin atau dia membunuh Botak Chin demi mempertahankan nyawanya. Pertempuran selama 10 minit itu, beberapa kali Botak Chin cuba menikam Turedi dengan besi tajam sepanjang 3 inci tetapi beliau sempat mengelak. Di satu sudut bilik kecil yang dianggarkan seluas 10 kaki persegi itu, Turedi ternampak batang penyapu mop lantai. Itulah senjata yang digunakan untuk mempertahankan diri menyerang Botak Chin. Botak Chin memang handal dalam seni mempertahankan diri ala kungfu dan beberapa kali muka Turedi nyaris terkena sepakan lutut Botak Chin. Namun Turedi juga cekap mengesan kelemahan lawannya. Berdasarkan rekod, Botak Chin pernah patah tangan kiri ketika bertempur dengan polis sebelum ini. Jadi Turedi kerap menyerang di bahagian itu untuk melemahkan lawan dan mencederakan kepala Botak Chin. Setelah beberapa kali kepala Botak Chin dipukul, kepalanya berdarah dan ditumbang di atas lantai. Disangkakan Botak Chin sudah pengsan kerana langsung tidak bergerak. Tetapi rupa-rupanya dia hanya berpura-pura. Ketika Turedi membongkok untuk mengangkat paklah, tiba-tiba Botak Chin bangun dan menikam belakangnya beberapa kali. Satu tikaman tepat ke tulang belakang, satu terkena pada buah pinggang kiri dan dia terus jatuh di sisi paklah. Botak Chin juga jatuh kerana cedera parah dan kehilangan banyak darah. Turedi cuba bangun dan beliau merangkak keluar dari bilik air untuk meminta bantuan. Setelah merangkak hampir 100 meter sehingga ke pos pengawal terdekat, barulah pasukan bantuan menyerbu ke bilik air untuk menyelamatkan 2 rakan mereka dan menahan semula Botak Chin. Setelah pasukan bantuan masuk, Botak Chin yang sudah lemah sekali lagi membuat helah seolah-olah pengsan dan dia telah melumurkan darah ke seluruh muka dan badannya dengan tujuan mengelak daripada terus dibelasah. Beberapa anggota bantuan menguis badan Botak Chin yang terbaring di lantai tetapi langsung tidak bergerak. Dalam masa yang sama, ketika itu Rafar masih berada berdekatan dan ingin masuk semula ke dalam sel untuk membelasah Botak Chin tetapi dihalang oleh rakan yang lain. Namun Rafar mengakui yang dia tidak sedar yang dia ditikam dan bajunya penuh berlumuran darah. Selepas itu, pasukan bantuan telah menghubungi pihak hospital dan kesemua mereka termasuk Botak Chin dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan. Akibat serangan itu, Turedi terlantar di katil HKL selama 2 minggu dan kesan tikaman di tulang belakang menyebabkan beliau tidak mampu berdiri tegak ataupun mengangkat barangan berat. Manakala Rafar pula ditikam 2 kali dan bersyukur kerana tikaman itu tidak mengena tepat pada jantung atau bahagian lain yang kritikal. Disangkakan selepas Botak Chin ditahan semula, kes itu akan berakhir tetapi malangnya, Turedi terus menjadi sasaran pengikut penjenayah itu yang berada di luar penjara. Selepas dibenarkan keluar hospital, Turedi pernah 2 kali menerima surat ugutan bunuh yang dihantar ke kediamannya di Berek Bujang Kompleks Penjara Pudu. Surat itu ditulis dengan darah. Mereka menggugut hendak membunuh Turedi. Atas faktor keselamatan, pihak polis melarangnya keluar dari kompleks penjara selama beberapa bulan. Berdasarkan maklumat sebelum kejadian, Botak Chin sebenarnya baru sehari dipindahkan ke blok pengasingan kerana banduan akhir sepertinya patut berada di blok dan sel banduan akhir. Tetapi disebabkan Botak Chin sering menimbulkan masalah, dia dipindahkan ke sel pengasingan dengan kawalan ketat. Ada maklumat mengatakan Botak Chin dipindahkan ke situ selepas warden membongkarkan gerakan banduan akhir untuk merusuh dan melarikan diri. Begitulah kisah seorang banduan paling dahsyat di Malaysia. Namanya tidak akan pernah pudar walaupun penjara Pudu kini sudah dirobohkan. Malah, kisah kehidupan dan kerjaya Botak Chin dimuatkan dalam buku bertajuk Kriminal Catatan Seorang Wartawan Jenayah hasil tulisan Syahril A. Kadir. Buku ini dilancarkan pada 12 Mei 2016. Sekian, terima kasih.